Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan dengan sesi PDPR kita, masih lagi bab 4 iaitu poligon, iaitu kita ni akan menentukan sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Okey, dan topik ini kita akan merujuk pada buku teks muka surat 65. Okey, baik murid-murid, kita tengok muka surat 65, di mana dalam muka surat ini kita akan tengok iaitu menentukan nilai sudut dalaman dan sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Untuk pengetahuan murid-murid, kita dah belajar bahawa ni berkenaan dengan sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni kita dah mempelajari. Jadi kita akan fokus lebih kepada sudut peluaran. Di mana sudut peluaran ni kita akan fokus dua benda, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon yang ada berkaitan dengan bilangan sisi. Okey, macam mana kita tengok di muka surat tu, kita kena tengok itu di bahagian sebelah kanan bawah tu, sudut pedalaman poligon sekata. Ada formula formulanya di situ iaitu n tolak 2 darab dengan 180 bagi dengan n. N ni merujuk kepada apa? Yang kita belajar awal ni, n ni merujuk pada bilangan sisi. N ni merujuk pada bilangan sisi, bilangan sisi poligon. Okey, bilangan sisi poligon. Jadi apa-apa benda yang melibatkan bentuk tu, kita tengok bentuk tu macam mana, tengok bilangan sisi dia tu. Okey, itu berkaitan yang pertama yang kita kena faham berkaitan dengan apa yang kita nak akan pelajari sekali lagi Okey, jadi saya padam dulu ni. Kita tengok seterusnya iaitu berkaitan dengan topik kita ni. Okey, dia bagi dalam contoh nombor 5 tersilap saya dalam buku teks tu, kamu tengok rujuk, kita hitung nilai sudut pedalaman bagi heksagon sekata. Nah, ni tengok sini hitung nilai sudut pedalaman bagi suatu heksagon sekata. Okey, untuk topik ni kita tengok sudut pedalaman ni di mana dia boleh dikira kalau dia sekata, kita boleh guna formula ni tapi kalau untuk sudut poligon yang tak sekata boleh juga guna, cuma kita dapat tahu dia punya nilai keseluruhan sahaja. Untuk dapat nilai satu sudut kecil tu tak boleh sebab dia untuk yang sekata sahaja di sini. Tengok di sini dia kata okey, bilangan sisi heksagon sekata iaitu n tu merujuk kepada bilangan sisi dia. Heksagon tu adalah yang berbentuk 6 sisi n tu sama dengan 6. Jadi n tolak 2 dan ambil formula ni juga n tolak 2 darab dengan 180, 6 tolak 2 darab dengan 180, kita akan dapat 4 darab 180, kita dapat jumlah keseluruhan dia adalah 720 yang ada dalam heksagon. Maksudnya sudut tambah hasil tambah sudut dalaman tu, maka sudut dalaman tu bahagi dengan bilangan sisi, kita akan dapat setiap sisi tu nilai dia adalah 120 darjah. Macam mana bentuk poligon tu, heksagon tu kita tengok di sini iaitu ada 6 sisi. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi ke-6. Di mana yang dimaksudkan 720 ni, yang 720 ni adalah bermaksud dicampur semua ni sudut dalaman. Di dalam sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni. Ada 6 sudut ni, dicampur semua tu nilai dia 720 darjah bagi heksagon sekata. Dan setiap sudut kecil ni berapa pula nilai dia ni? Ini sudut yang setiap kecil ni berapa nilai dia? Nilai dia berapa? Jadi nilai dia berapa tu yang kita kata hasil tambah sudut dalaman ni bahagi dengan bilangan sisi pula. Jadi kita kata 720 bagi 6 dapat 120. Jadi setiap sisi ni nilai dia adalah 120. Di sini pun 120, sini 120, sini pun 120, di sini pun 120, di sini pun 120 Ini yang kita pelajari baru ni sudut pedalaman tu. Jadi saya semua ulang kaji balik untuk sudut pedalaman tu, jumlah sudut pedalaman, hasil tambah tu macam mana? Hasil tambah semua ni dia akan dapat 720 hasil tambah semua ni. Tambah semua ni kita akan dapat 720. Jadi setiap sudut kecil tu nak dapat macam mana itu kecil tu, untuk poligon sekata yang heksagon ni dia kena bahagi 6 dapat 6 sisi. Jadi dapat 120. Itu untuk bahagian yang pertama iaitu berkaitan dengan sudut pedalaman. Ini ulang kaji Okey, baik murid-murid kita tengok untuk topik ni yang berkaitan dengan muka surat 65 lagi, iaitu kita akan tengok sudut peluaran dan bilangan sisi satu poligon.
Okey, di sini topik ni kita akan rujuk pada contoh nombor 6, iaitu hitung nilai B bagi rajah di bawah lah, di sebelah. Okey, dalam konteks di sebelah, tapi kita ni saya letak dalam skrin ni adalah di bawah lah. Okey, dalam rajah ni kita tampak oleh bentuk ni, sepintas sekali pandang nampak macam hexagon kan, tapi sebenarnya ia adalah apa? Heptagon lah. Dekat mana sisi satu lagi? Okey, kita akan kira lagi satu-satu. Okey, jadi ni formula yang akan kita tengok untuk kiraan ni. Jadi untuk kiraan ni kita takkan pakai yang pertama ni, kita takkan pakai yang ni lah. Kita takkan pakai yang ni, kita takkan pakai yang ni. Okey, kita akan pakai yang ni, sudut pengeluaran ni dengan yang ni. Okey, tapi dia lebih fokus kepada yang ni lah. Ni lebih fokus yang ni. Kita akan tengok yang ni. Okey, macam mana kita pengiraan tu yang dikatakan sudut pengeluaran tu? Okey, sudut pengeluaran ni secara asas teori nak guna faham dia. Apa-apa sudut setiap bentuk poligon, bentuk poligon tak kira bentuk apa pun, segitiga ke segi empat ke, semua sudut pengeluaran ni, pengeluaran ni, yang ni kan, setiap pengeluaran ni tambah semua dia akan dapat nilai dia adalah 360. Ingat poin ni ya. Ni. Sebab tu kata ni hasil tambah sudut pengeluaran semua ni adalah 360. Ni poin dia. Jangan lupa. Ini poin kalau kita untuk sudut pengeluaran, sudut penambahan sudut pengeluaran dia adalah semua 360. Jadi cara mudah nak kira dia di sini, macam mana jawapan yang dia buat tu. Okey, kita tengok pada rujuk jawapan yang dia bagi tu. Betul tak ini dikatakan heptagon tu. Okey, di sini kita tengok sisi yang pertama lah. Okey, sisi yang pertama ni sudut dia bagi sini lah ni. Sisi yang pertama. Okey ni. Sisi yang pertama ni sisi pertama ni sini, sisi pertama. Okey. Ni sisi yang ke dua sini. Ini sisi yang ke dua. Ni sisi yang ke tiga. Ni sisi yang ke empat. Sisi yang ke lima. Ni sisi yang ke ini yang ni hujung tepi ni. Yang ni 6, dan ni yang ke 7. Okey, jadi di sini kita dah nampak lah. Semuanya ada 7 sisi. 7 sisi ni bermaksud heptagon lah. Okey, heptagon ni macam mana dia kira dapat jawapan dia 65 ni P ni. Okey, kita tengok dia punya poin di sini lah. Okey, saya padam dulu semua ni. Kita nampak pula macam mana dia kira tu. Okey, bentuk tak nampak. Okey, kita tengok lagi. Kita tahu dah, kita confirm dah ini adalah 7 sisi adalah heptagon. Okey, bila heptagon, okey, secara teori kita ambil yang ni, hasil tambah sudut pengeluaran semua ni adalah 360. Okey, dia 360. Jadi kita jangan duk di kepala, kita ambil dia punya poin dia tu di sini. Yang pertama 30 di sini. Ni 30 darjah tambah B. Okey, tambah B. Nah, tambah B. Lepas tu dia tambah lagi B ni. Ni 30 ni. Dia tambah B. Tambah B lagi. Tambah pula 50 ni. Tambah 50, tambah 45, tambah 15, tambah 60, tambah dengan 30 lagi. Maka keseluruhan semua ni, ni sisi yang pertama, ni saya nak highlight sikit. Ni sisi yang pertama, sudut sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ke-7. Jadi 7 sisi lah. Okey, jadi di sini kita ambil 360. Pasal apa dia ambil 360? Sebab ni hasil tambah ni lah ni. Sebab ni hasil tambah sudut pengeluaran ni 360. Jadi semua tambah ni dia akan dapat 230 tambah 2B. 2B ni mana ni? B yang pertama, B yang kedua. Jadi 2B lah. Jadi 360 tolak 230. Buat ni persamaan yang kita buat lah. Persamaan yang untuk algebra. Jadi 2B ni kita keluarkan sebelah sini. Jadi 360 datang sebelah sini. Kita akan dapat tolaklah sini. Jadi 360 tolak dengan 230. Kita akan dapat 130. Jadi 2B sama dengan 130. Jadi 2 ni okmai sebelah sini, dia akan jadi bahagilah. Jadi 130 bahagi dengan 2 dapat 65 lah. Jadi B tu adalah 65. Maksud dia di sini, dia ambil asas dia pada sini 360 sudut pengeluaran semua sekali. Ni yang kita buat untuk sudut pengeluaran. Jadi soalan yang saya bagi bawah ni yang kita buat Google Meet tu. Okey, baik mari kita tengok pada latihan Google Meet yang saya bagi bawah ni, muka surat 68, di mana soalan nombor 1 A, B, C dan D ada 5 soalan. Soalan nombor 5 lah. Soalan nombor 5, hitung nilai A, B tambah C. Okey, jadi dari situ
Yang ni adalah segi 4, yang ni segi 5 lah. 5 jadi pentagon tak sekata, yang ni segi 4 tak sekata, yang ni pun segi 4 tak sekata. Yang D ni pun adalah pentagon tak sekata. Pasal apa tak sekata? Kita tengok nampak macam sekata tapi sebenarnya dia tak sekata. Okey, di sini kita tengok yang A. Yang A ni cukup senang, cukup mudah. Kita ambil asas dia. Yang pertama kita rujuk pada formula kita ni lah. Formula kita ni iaitu kita akan fokus pada yang ni. Yang untuk topik ni kita akan fokus yang ni. Yang ni untuk yang ni dan yang ni kita akan fokus, ada tambahan sikit lah untuk soalan berkaitan dengan D nanti. Tapi tak apa, jangan risau. Kita fokus yang tu untuk D. Kalau ni kita fokus pada untuk yang hasil tambah sudut keluaran. Okey, maksud hasil tambah sudut keluaran macam kita habaq tadi. Sudut ni 60 ni, A tambah B tambah C, nilai dia 360. Tak kira lah bentuk apa pun mesti 360. Okey, cara mudah dia di sini lah. Kita ambil di sini. Yang dia dah bagi 60. Okey, maksud dia 3 A tambah B tambah C, tambah 60 di luar tu, sama dengan 360 darjah. Okey, jadi 360 mana? Ni lah ni. Ni yang hasil tambah sudut keluaran ni 360. Hasil sudut keluaran semua tambah tu adalah ni, sudut keluaran ni tambah ni. Tambah semua ni nilai dia adalah 360. Jadi dia dah bagi 60. Jadi automatik kita cuma perlu cari lagi A tambah B tambah C lah. Jadi di sini kita buat sama dengan A tambah B tambah C. 360, 60 orang 11 ni jadi tolak lah 60. Jadi kita akan dapat A tambah B tambah C, nilai dia adalah 300. Ni dia punya formula dia lah. Ambil yang asas tu, hasil tambah tu. Okey, kita tengok pula yang B. Yang B ni pentagon. Pentagon dia ada 5 sisi. Maksud dia 5 sisi tu maksud dia ada 5 tempat lah, 5 sudut lah keluaran lah. Okey, 5 sudut keluaran. Maksud di sini kita ambil A tambah B tambah C baru 3 kan. Okey, tambah lagi ni sudut yang memang dia bagi siap lah. Sini sudut tegak. Bila sudut tegak ni automatik nilai dia adalah 90. Cuma kita perlu cari iaitu sudut yang berada di luar ni. Di luar ni automatik kita tahu bila dalam dia bagi 80 kita banyak bawah ni kan. Di luar ni mesti 100 lah automatik. Jadi kita ambil nilai ni tambah lagi 100 sama dengan 360. Jadi A tambah B tambah C. Jadi sebelah sini yang dua ni kita pibas ni, bawa main sebelah sini. Jadi sama dengan 360 tolak 90 tolak 100. Kita akan dapat nilai dia 360 tolak dengan 100 tolak dengan 90. Kita akan dapat 170. Jadi nilai sini A tambah B tambah C, nilai dia 170 darjah lah untuk soalan B. Soalan B, soalan A. Okey, jadi saya akan padam salah satu saya padam A. Kita ambil soalan C pula. Soalan C ni pun senang juga, tak susah pun. Siapa jawab ni memang dia faham lah. Tak jawab tu dia tak tahu lah. Okey, jadi kita tengok yang C ni pun sama macam di atas, iaitu macam A, 4 sisi. Jadi 4 sisi, kita ada 4 dari sini. A tambah B tambah C tambah lagi sudut yang dia tak bagi tu apa. Di sini kita boleh kira di sini sudut yang di sini lah. Sudut sini. Maksud di sini. Jadi 180 tolak 85 kita akan dapat 95. Jadi 95 darjah. 95 darjah di sini kita tulis tambah 95 sama dengan 360. Jadi A tambah B tambah C 360 tolak dengan 95. Kita akan dapat 360 tolak dengan 95, kita akan dapat 200. A tambah B tambah C 265 darjah. Ini untuk soalan C lah. Okey, silap pula itu. Okey, ni pada ni. Ini soalan C. Okey, baik murid-murid, kita tengok untuk soalan D. Soalan D ni soalan yang sedikit trik ataupun sedikit dia menguji kita punya kefahaman lah tentang sudut keluaran dan sudut pedalaman. Jadi di sini kita nak tengok yang pertama, di sini kita fokuskan kepada bentuk dia dulu. Bentuk dia sini adalah bentuk pentagon. Pentagon automatik kita mesti ingat dia mesti end dia berapa? Sama dengan 5 lah. Maksudnya 5 sisi. Bila 5 sisi automatik, kalau di sini kita tengok seakan-akan pentagon sekata, tapi sebenarnya dia bukan pentagon sekata lah. Kalau pentagon sekata, setiap sudut dalaman dia ni bernilai 10
108 Ini pentagon sekata. Macam mana dapat 108 ni? Inilah kita gunakan formula yang tu lah. Yang kita guna pun ni n tolak 2 darab dengan 180 bahagi dengan n. Jadi di sini kita tengok n dia adalah 5. Tolak 2 darab dengan 180 bahagi dengan 5. Kita akan dapat nilai ni lah. Nilai 108 darjah untuk setiap nilai dalam pentagon ni. Sini 108, 108, 108 semualah. Jadi di sini kalau pentagon sekata mesti 108. Tapi di sini kita tengok salah satu sudut dia ni nilai dia 98. Jadi automatik lah dia bukannya pentagon sekata. Okey, jadi kita tengok kalau dia tak sekata nak buat macam mana? Nak buat macam mana kita tengok step by step ya. Untuk kita kira dia punya apa kehendak soalan. Kehendak soalan dia nak iaitu A tambah B tambah C. Okey, jadi untuk ni kita tengok dia punya n dulu. N dia adalah 5 lah. Ini fokus yang tu. N sama dengan 5. Jadi di sini kita tengok. Untuk di sini dia bagi garisan selari. Dia ada situ garisan selari. Ini garisan selari yang pertama, garisan selari yang kedua. Jadi di sini syarat garisan selari ni automatik dia bila sudut di luar ni 65. Ni sudut ni 65. Automatik sudut yang di dalam ni selari dengan atas garisan yang sama ni. Maka dia akan sini adalah 65 automatik. Tu dia punya kesimpulan kita boleh ambil lah. Bila sudut di dalam ni 65, sudut luar ni 65. Jadi sudut dalaman ni nilai dia berapa? 115. Pasal apa 115? 180. Keseluruhan sudut ni adalah 180 tolak 65 dapat 115. Okey, masalah di sini kita tengok A ni. Kita tak tahu nilai dia berapa. Okey, tak apa, kita tinggal dulu. Macam mana nak tahu? Kita ambil di sini yang 98 ni. Nilai 98. 98 dia buat dalam bentuk segi. Okey, segi 3. Segi 3. Okey, segi 3. Bila segi 3 automatik kita ingatlah segi 3 adalah sudut dalaman dia semuanya adalah nilai dia 180. Okey, bila 180 kita ambil formula biasalah. 180 tu. Jadi 180 okey tolak 98 kita akan dapat berapa dan bahagi dengan 2. Sebab apa bagi 2? Sebab segi 3 sama kaki. Bila sama kaki automatik sudut sini dengan sudut sini adalah sama besar lah. Okey, bila sama besar maksud dia kita akan dapat 82 bahagi dengan 2. Kita akan dapat jawapan dia adalah 41. Jadi sudut di sini nilai dia adalah 41. Di sini pun 41 lah. 41 darjah. Jadi A ni berapa? Di sini dah dapat 65, sini 41 automatik A. Untuk dapatkan A, saya ambil color lain. Okey, untuk dapatkan A sama dengan 180 tolak dengan 41 tolak dengan 65. Pasal apa saya tolak 41 dengan 65? Sebab ambil dari 180 sebab di atas garisan lurus semuanya nilai dia macam tadilah 180. Jadi kita tengok A, kita akan dapat 180 tolak 65 tolak bagi dengan 41, kita akan dapat 74 di sini. Okey, kita dah dapat 74. Masalah sekarang kita nak cari B dan C. Okey, B dan C berada di dalam, kita tengok ni, dia berada di dalam apa? Di dalam garisan selari ni. Bentuk dia pula adalah bentuk segi 4. Okey, bila segi 4, automatik sudut dalaman semua campur ni. Maksudnya sudut dalaman dia C, saya ambil putih. Warna ni dia tak nampak. Okey, warna putih nah. C tambah B, terbaliklah, kita buat B tambah C, tak tahu pula. Okey nah. Jadi kita ambil B tambah C tambah pula dengan 65 tambah dengan 115 sama dengan 360 darjah. Pasal apa 360 darjah? Sudut dalaman bagi segi 4 ni adalah 360 darjah. Itu dia punya formula dia lah. Macam tadi yang segi 3 adalah 180 lah. Jadi kita ambil sini B tambah C sama dengan 360 tolak 65 tolak 115. 115 ke 116 silap. 115. Jadi kita akan dapat B tambah C sama dengan
360 tolak 115 tolak dengan 65. Kita akan dapat 180. 360 tolak dengan 115 tolak dengan 65. Kita akan dapat 180. Okey, 180 ni adalah B tambah C lah. Okey, jadi di sini bila kita tengok sini 180, okey, untuk B tambah C. Okey, jadi sekarang ni ada A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Jadi ambillah A 74 tambah dengan B dan C dah 180. Kita akan dapat, campur lagi 74, kita akan dapat 254 darjah. Ini untuk soalan D. Jadi saya harap cukup setakat itu saja untuk hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang. Cuma ingatan saya pada kamu lah, rajin-rajin buat latihan dan juga rujukan tambahan sekiranya ingin menambahkan lagi lah pengetahuan kamu. Dan macam biasa, jangan tinggal solat dan jangan lawan zakat maafah lah. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.